Seterusnya, Malaysia akan memastikan penghasilan dan pembangunan vaksin COVID-19 mematuhi dasar program imunisasi kebangsaan. Juga, Wisma Putra tidak akan layan tuntutan ke atas Sabah. Itu antara yang dibangkitkan dalam soal jawab di Dewan Rakyat pagi tadi. Untuk perinciannya, kita ke Parlimen bersama wartawan Khairul Rizwan Azizan. Baik, terima kasih Jamalina. Kementerian Kesihatan sedang meneliti vaksin COVID-19 yang dibangunkan dengan berhati-hati bagi memastikan ia mematuhi dasar program imunisasi kebangsaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, penilaian vaksin dan sesi libat urus KKM dengan pengeluar vaksin telah dimulakan sejak Jun lalu. Proses pembangunan dan penghasilan vaksin merupakan satu proses yang rumit dan lazimnya mengambil masa yang lama sehingga 15 tahun dengan mengambil kira ciri-ciri keselamatan, keberkesanan dan kualiti vaksin yang dihasilkan. Walau bagaimanapun dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, para saintis sedang berusaha untuk menghasilkan vaksin dalam tempoh yang amat singkat dan menyasarkan vaksin tersebut boleh diguna pakai menjelang tahun 2021. Berdasarkan pemantauan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) sehingga 3 November 2020, sebanyak 155 jenis vaksin masih lagi di peringkat ujian preklinikal dan 47 lagi di peringkat klinikal. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Adam berkata, sebagai langkah persediaan, KKM menyediakan pelan vaksinasi COVID-19 khusus kepada rakyat dan bersedia melaksanakannya setelah vaksin berkualiti, berkesan dan selamat telah tersedia. Ia akan dibuat secara berperingkat dengan mengutamakan kumpulan terlibat secara langsung dalam kawalan COVID-19 dan golongan berisiko tinggi. Baik, Malaysia mengulangi pendirian tidak akan melayan atau mengiktiraf sebarang bentuk tuntutan oleh mana-mana pihak ke atas Sabah. Timbalan Menteri Luar Datuk Kamaruddin Jaafar berkata, isu tuntutan ke atas Sabah khususnya oleh Filipina bukan sahaja tidak berasas, malah tidak relevan. Berdasarkan keputusan Suruhanjaya Kobold yang berlaku pada tahun 1962, di mana rakyat Sabah telah melaksanakan hak menentukan sendiri atau dengan izin self-determination status negeri mereka untuk berada di dalam Persekutuan Malaysia. Laporan Suruhanjaya Kobold telah dikemukakan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada 1 Ogos 1962 dan mengesahkan bahawa lebih daripada 2/3 rakyat Sabah memilih untuk menyertai Malaysia pada tahun 1963. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Beaufort Datuk Azizah Mohamad Dun berkaitan isu tuntutan Filipina terhadap Sabah. Tambahnya, setiap kali isu berkenaan timbul, Wisma Putra mengambil tindakan segera mengemukakan nota bantahan, mengeluarkan kenyataan media atau memanggil Duta Besar Filipina ke kementerian bagi menegaskan pendirian Malaysia. Kerajaan memandang serius tindakan mana-mana pihak cuba membangkitkan semula isu berkenaan. Baik, seterusnya Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso mengenal pasti 155 kes tuntutan palsu dan juga salah guna program subsidi upah oleh majikan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Awang Hashim berkata, tindakan tegas akan dikenakan kepada majikan berkenaan. Bayaran kepada majikan yang terlibat dalam tuntutan palsu ini, pihak KSM melalui IPKESO akan menggantung buat sementara waktu sehingga siasatan ke atas aduan-aduan tersebut selesai. Dalam menangani masalah tuntutan palsu ini, IPKESO bekerjasama dengan bahagian perundangan iaitu Kementerian Sumber Manusia bagi mengenal pasti tindakan undang-undang yang boleh diambil ke atas majikan yang tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, seperti mana kenyataan akhbar saya 2 minggu yang lepas. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pokok Sena Datuk Mahfuz Omar. Berdasarkan sistem rekod insurans pekerjaan, sehingga 30 Oktober lalu, PKSO telah menerima 345 kes aduan terhadap majikan mengenai bayaran di bawah program subsidi upah melibatkan jumlah hampir 20 juta ringgit.
Daripada jumlah tersebut, 190 kes masih dalam proses siasatan dan perlu mendapat maklumat lanjut daripada pengadu.